Halo, selamat sejahtera semua. Adakah kamu ingin tahu macam mana ahli ekologi menentukan usia fosil? Selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Michelle. Hari ini Cikgu Michelle ingin berkongsikan sains tingkatan 3 tajuk 8.1 Sejarah Penemuan Keradioaktifan. So, ini merupakan tajuk-tajuk yang akan dibincangkan kemudian. Dan tidak lupa lagi, pada akhir video ini Cikgu akan bagi tahu anda cara-cara ahli ekologi menentukan usia fosil. Okey, tidak ada kebuangan masa, so cikgu akan memperkenalkan beberapa tokoh-tokoh penemuan keradioaktifan. Yang pertama adalah Wilhelm Röntgen. So, Wilhelm Röntgen ini merupakan ahli fizik Jerman yang menemukan sinar X. Beliau telah mengambil gambar foto sinar X tangan isteri dia, Swiss kan? Okey, so pada tahun 1901 beliau telah menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik bagi penemuan sinar X. Tokoh kedua merupakan Henri Becquerel. Henri Becquerel merupakan ahli fizik Perancis yang menemukan keradioaktifan. Beliau menemukan suatu sebatian radioaktif iaitu uranium. So, uranium sekarang banyak digunakan dalam stesen-stesen jana kuasa. Okay. So, uranium akan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi. So, pada tahun 1903, Henri Becquerel telah menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik bagi penemuan keradioaktifan. So, tokoh seterusnya merupakan sepasang suami isteri dari Poland, iaitu Marian dan Pierre Curie. Mereka berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayonan, bukan cara fotografik. So, mereka juga berjaya mengekstrakkan polonium dan radium dari bijian uranium. So, pada tahun 1903, kedua-dua pasang suami isteri ini berkongsikan hadiah Nobel bagi penemuan polonium dan radium. So, keradioaktifan sebenarnya merupakan satu proses perebutan secara rawak dan spontan. Maksudnya kita tak boleh unpredictable. Kita tak boleh teka bila dia akan berlaku. Bagi satu nuklear yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. So, sinaran itu termasuklah jarak alfa atau dikenali sebagai sinar alfa. So, dengan simbol macam satu obol-obol. Okey. So, kemudian jarak beta atau sinar beta dan sinar gamma. Okey. So, contoh sinaran
Jara alfa dihasilkan adalah perebutan uranium-238, di mana uranium-238 yang kurang stabil akan menghasilkan nukleus helium, yaitu jara alfa, dan menjadi thorium-234 yang lebih stabil. Bagi penghasilan sinar beta pula atau jara alfa, so kita ambil contoh perebutan thorium-234. Thorium-234 yang kurang stabil akan membebaskan elektron yang bergerak pantas, yaitu jara beta, untuk menghasilkan protactinium-234 yang lebih stabil. Manakala penghasilan sinaran radioaktif jara gamma pula, so contohnya adalah perebutan cobalt-60. Cobalt-60 yang tidak stabil akan membebaskan sinaran gamma dan menjadi satu cobalt-60 yang lebih stabil. So sekiranya anda nak mengetahui lebih lanjut mengenai unsur radioaktif, anda juga boleh pergi ke sensawang yang cikgu tunjukkan di atas atau kamu salin dari bahagian komen nanti. So cuba cari sama ada kamu akan jumpa bahan radioaktif seperti astatim yang digunakan dalam perubatan, uranium yang digunakan dalam stesen jana kuasa, thorium yang digunakan dalam lampu, dan americium yang kita gunakan dalam pengesan asap dan sebagainya lah. Kamu boleh cari satu persatu. Okey, penting ni. Okey, semasa perebutan radioaktif, nukleus yang tidak stabil akan membebaskan sinaran radioaktif untuk menjadi nukleus yang lebih stabil. Ingat ya. Bagi unit keradioaktifan, ada dua unit yang akan perkenalkan di sini. Satu adalah Curies. Okey, Curies merupakan pengukuran kadar perebutan nukleus yang tidak stabil. So di mana satu Curies sama dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan per saat. Dan sistem SI unit bagi keradioaktifan ialah becquerel. Becquerel boleh tuliskan sebagai BQ sahaja, di mana satu becquerel sama dengan 1 perebutan per saat. So oleh itu kita boleh buatkan pengiraan di mana 1 Curie sama dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 becquerel, di mana 1 becquerel sama dengan 1 perebutan per saat. Betul tak? So kita gantikan sahaja, kita dapatlah angka ini. So manakala 1 becquerel sama dengan 1 bahagi dengan 3.7 darab 10 10. So apabila anda tekan kalkulator, kamu akan dapati 1 becquerel sama dengan 2.703 darab 10 kuasa negatif 11 Curies. Okey, kita hampir nak jumpa cara-cara nak mengukurkan usia dinosaur tu dah, usia fosil. Okey, jom kita tengok separuh hayat. So separuh hayat kita boleh tuliskan simbol dia atau ringkasan dia sebagai T besar dan setengah tulis kecil-kecil di kaki T. Okey, sebenarnya separuh hayat adalah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus atau bilangan aktiviti menjadi setengah daripada nilai asasnya. Okey. So untuk bahan-bahan radioaktif atau unsur aktif, isotop yang berlainan mempunyai separuh hayat yang berlainan. Contohnya uranium-238 mempunyai separuh hayat yang sangat panjang. Manakala polonium-218 mempunyai separuh hayat sepanjang 3 minit sahaja. Okey. So sekarang cikgu tunjukkan satu bahan yang mempunyai separuh hayat 5 hari.
Oke, tak tahu lah benda apa nih, contoh sahaja kan. Jadi pada kosong hari, yaitu pada permulaan. Oke, so pada permulaan, kandungan yang belum bereput adalah 100%. Oke, selepas 5 hari, separuh hayat 5 hari kan, so kita ambil lah selepas 5 hari. So bilangan bahan ini tinggal separuh sahaja, yaitu 1/2 daripada bilangan asal. So kemudian bagi separuh hayat yang seterusnya, yaitu 10 hari. Sekarang bahagian atau bilangan yang belum bereput menjadi 1/4. Kemudian 5 hari lagi, bahagian yang belum mengalami reputan menjadi 1/8. So dari siri ini kita boleh buatkan satu siri separuh hayat sebegini. So di mana kosong hari selepas separuh hayat yang pertama tinggal separuh. Kemudian separuh hayat yang kedua tinggal 1/4. Separuh hayat dan seterusnya menjadi 1/8. Sekiranya separuh hayat seterusnya, mungkin bahagian yang belum mereput akan jadi 1/16. So setiap kali kita bahagi 2 sahaja. Okay, jom kita tengok pada contoh soalan. Okey, soalannya berbunyi, plutonium 234 mereput menjadi uranium 234 dengan separuh hayat 5.2 jam. So kita tengok ini sahaja. Okey, kemudian hitungkan jisim plutonium selepas 20.8 jam dengan jisim asasnya 8 jam. So mula-mula kita tuliskan masa dulu. So mula dari 0 jam dari asal. So memandangkan separuh hayatnya adalah 5.2 jam. Jadi kita tambah 5.2 jam. Tambah 5.2 jam lagi dapat 10.4 jam. Tambah lagi 5.2 jam sehingga dapat masa yang ditentarakan dalam soalan, yaitu 20.8 jam. Oke, kemudian kita berhenti. So sekarang kita isikan jisim asal dia, yaitu 80 gram. So setiap kali separuh hayat bilangannya akan menjadi separuh. Jadi kita ambil 80 bahagikan dengan 2, kita dapat 40 gram. Selepas separuh hayat dan seterusnya, 40 bahagi 2, so dapat 20 gram. Kemudian bagi separuh hayat yang ketiga pula, kita ambil 20 bahagi dengan 2, so kita dapat 10 gram. Kemudian pada masa 20.8 jam, kita ambil 10 bahagikan 2 lagi, dapat 5 gram. So akhirnya kita tahu jisim plutonium 234 yang tertinggal selepas 20.8 jam ialah 5 gram. So bagi contoh kedua pula, nampak susah, sebenarnya sangat senang. So soalannya berbunyi, graf keaktifan melawan masa bagi bahan radioaktif P adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.4. So iaitu graf ini. So berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi P? So mula-mula kita tengokkan pada angka yang tertinggi dalam graf itu, yaitu 80 becquerel. Okey, ini adalah keaktifan asalnya. So kemudian kita nak cari separuh hayat, betul tak? Oleh kita tahu selepas separuh hayat bilangan dia akan menjadi setengah. Oleh itu kita ambil 800 becquerel bahagi dengan 2. Akhirnya kamu dapat 40 becquerel. So sekarang apa yang harus kamu buat pula? Kamu lukiskan satu garisan dari 400 becquerel unjuk sehingga pada lekuk dan lukis ke bawah, unjuk ke bawah. So akhirnya kita dapati bahawa
separuh hayat dari P adalah 40 saat. So, kenapa kita tulis saat? Sebab dalam graf ini dia menunjukkan saat. Kita salin balik unit yang diberi dalam soalan. Okey, akhirnya kita nak bagi tahu cara menentukan usia fosil. Okey, sebenarnya nak tahu kan usia satu fosil, biasanya ahli arkeologi akan menggunakan karbon 14. Okey, karbon 14 mempunyai separuh hayat kira-kira 5.730 tahun. So, kemudian ahli arkeologi akan mengukurkan peratus karbon 14 yang belum merepus untuk menentukan usia fosil. Contohnya, fosil yang mempunyai 25% karbon 14 dia telah mengalami 2 kali separuh hayat. Okey, mula-mula 100% kan? Okey. So, separuh hayat menjadi 50%. Kemudian, bagi separuh hayat yang kedua, dia menjadi 25%. Oleh itu, kita tahu. So, masanya adalah 2 darab dengan 5.730 tahun. Iaitu, usia bagi fosil tersebut adalah 11.460 tahun. Senang sahaja kan? Okey, itu sahaja. Bye.